Kita mulakan kuliah malam ni dan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsali nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, seandainya Quran itu diturunkan kepada Gunung Ganang, nescaya Gunung Ganang akan menjadi hancur kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan di dalam Quran. Mudah-mudahan kan kita termasuk dalam kumpulan orang-orang yang berakal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wa intifa' wa ifadatu istifadah wal 'asa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa rukubihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang semati silakan Al-Fadil Tuan Imam kita solat maghrib pada malam ini. Tak lupa juga silakan Fadil Tuan Bilal kita, sebenarnya pengurusi surau. Pengurusi ada? Tak nampak. Oh, dia dah lain pula dia punya tu. Biasa badan berisi ni dah kurang. Sakit. Uzur. Seluruhnya jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin yang saya hormati sekalian. Ada muslimat tak ada? Muslimat tak ada? Muslimin je. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah. Lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung berkenaan nafkah hari itu. Hari itu kita dah bincang sedikit syarat wajib nafkah furuk. Syarat wajib nafkah furuk kepada usul. Antara syaratnya yang pertama hari itu, mereka mempunyai nafkah yang melebihi keperluan asasi diri dan isterinya untuk tempoh sehari semalam. Mereka ni siapa? Mereka ni furuk lah, furuk ataupun anak. Kalau usul ni mak ayah, usul mak ayah, asal lah, asal.
Usul perkataan asal, mak ayah. Furu' ni mana cabang. Cabang ni anak-anak lah. Anak-anak kan. Lepas tu cucu cicit sebagainya kan. Jadi syarat wajib furu' memberi nafkah kepada usul, mana syarat wajib anak-anak bagi nafkah pada mak ayah. Pertama, mereka mempunyai nafkah yang melebihi keperluan asasi diri dan isterinya untuk tempoh sehari semalam. Mereka ni mana anak-anak lah, mempunyai nafkah melebihi daripada nafkah diri sendiri dan juga isteri dia. Jika nafkah yang dimiliki hanya cukup untuk keperluan diri dan isteri untuk tempoh sehari semalam, mereka tidak wajib memberi nafkah kepada bapa dan ibu. Tak wajib bagi nafkah pada mak ayah lah. Kalau seandainya kita anak tu pun tak cukup lah keperluan dia. Pekerjaan dia pun mungkin ada pekerjaan tapi tidak dapatlah nak survive. Nak kata nak hidup mewah tu tak adalah macam tu. Kan kais pagi macam kais pagi makan pagi lah macam tu. Tak cukup lah untuk keperluan dia. Macam tu. Hal ini adalah kerana orang fakir tak wajib memberi nafkah kepada orang fakir sepertinya. Sebabkan dia anak-anak ni miskin, susah. Jadi dia tak perlulah bagi nafkah pada mak ayah dia. Jika dia punya lebihan setelah digunakan untuk keperluan asasi diri dan isteri mereka, naklah memberikannya kepada kedua ibu bapa. Sebenarnya kalau anak ni ada kelebihan dia dari segi keruangan, dari segi penampatan, maka barulah dia wajib. Mana dah lebih daripada had diri dia, boleh wajib bagi nafkah pada mak ayah dia. Macam tu. Kalau tak, masih tak wajib dah. Yang pertama. Yang kedua, usul naklah di kalangan orang fakir. Usul ni mak ayah tu mesti di kalangan orang fakir. Masuk fakir di sini ialah mereka yang tidak dapat memenuhi keperluan asasi, sama ada mereka mampu bekerja ataupun tak mampu bekerja. Itu masuk fakir ni. Mereka yang tak dapat memenuhi keperluan asasi kehidupan. Walaupun mungkin mak ayah tu bekerja, mungkin mak ayah kerja, mungkin ada pencen lah, tapi pencen pun tak banyak lah, sikit je kan. Disebabkan oleh kos sara hidup yang tinggi lah, contohlah pada zaman sekarang ni. Jadi duit yang ada tu pun tak cukup untuk keperluan dia dengan isteri dia. Maka barulah anak tadi kenalah bagi nafkah kepada mak ayah dia. Jadi syarat ni berbeza dengan syarat yang diwajibkan bapa memberi nafkah pada anak. Ia tak samalah. Hal ni adalah kerana di samping syarat fakir, anak mestilah memenuhi syarat tidak mampu bekerja. Itu kalau anak lah tadilah. Kalau anak lain lah. Hal ini adalah kerana di samping syarat fakir, anak tu fakir, anak mestilah memenuhi syarat tidak mampu bekerja. Sama ada masih kecil, tua, yang tak mampu bekerja atau tak mampu bekerja ataupun gila. Jadi perbezaan usul dengan furu' dalam masalah ini ialah usul tidak dipandang hina apabila menyuruh furu' yang mampu supaya bekerja. Usul mana usul ni mak ayah. Perbezaan usul dengan furu', perbezaan mak ayah dengan anak dalam masalah ini ialah usul mana mak ayah. Mak ayah tidak dipandang hina apabila menyuruh anak-anak yang mampu supaya bekerja. Nampak? Tetapi furu' mana anak-anak dipandang hina, anak-anak pula dipandang hina apabila menyuruh usul mak ayah bekerja disebabkan mereka telah lama bekerja dan bersungguh-sungguh demi membesarkan furu'. Lebih-lebih lagi mereka telah tua macam tu. Jadi bezalah anak dengan mak ayah. Macam tu. Mak ayah dia boleh paksa anak dia bekerja kalau anak tu malas bekerja. Macam tu. Cuma anak tak boleh paksa mak ayah bekerja. Dia tak boleh paksa. Dia jadi macam kuli dia kan. Dah kuli dia pula. Anak pula jadi bos. Anak jadi bos,
mak ayah jadi kuli. Macam tu. Jadi orang kata tak cantik lah, tak molek lah. Namanya nama si tanggang saja. Mungkin istilah si tanggang kot. Si tanggang moden. Mana anak menyuruh mak ayah bekerja. Macam tu. Jadi beza usul dengan furuk. Usul tak dipandang hina apabila menyuruh furuk yang mampu supaya bekerja. Tetapi furuk, anak-anak dipandang hina apabila menyuruh usul mana mak ayah bekerja. Sebab kan mereka memang dah lama bekerja. Daripada kecil lagi kan, anak-anak kecil lagi memang mak ayah dah bekerja dah. Dan bersungguh-sungguh demi membesarkan furuk anak-anak. Lebih-lebih lagi mereka dah tua lah. Memang tak patutlah disuruh mak ayah tu bekerja. Lelah kalau mak ayah ni memang suka bekerja. Ada jenis mak ayah suka bekerja, tak boleh duduk diam. Walaupun dah umur 80 tahun pun masih lagi bekerja. Dia tak boleh duduk diam menung ya. Dia pemikiran pemikiran dia tak berjalan. Bengap lah pemikiran dia kalau dia tak bekerja. Jadi dia bekerja lah. Tapi anak tak boleh paksa dia bekerja. Tak boleh paksa. Mana sukarela lah kalau dia nak bekerja, pulanglah pada dia bekerja. Jadi macam kurang ajar lah kalau anak suruh mak ayah bekerja. Macam tu. Baik, kemudian seterusnya ibu. Ibu apabila tidak mendapat nafkah secukupnya daripada suami, sama ada dari segi kenyataannya, sama ada segi kenyataannya disebabkan tidak berkemampuan ataupun daripada segi hukum disebabkan ketiadaan suami, dia suruh anak wajib memberi nafkah kepada ibu dalam dua keadaan berikut. Dalam dua keadaan berikut mana anak kena bagi nafkah kepada ibu tadi. Mana dua keadaannya? Pertama, bapa tak mampu beri nafkah kepada isteri. Bapa ada, tapi mungkin bapa terlantar je tu, sakit, kena stroke ke ataupun apa-apalah penyakit yang mungkin lambat pulih lah, mungkin tak ada harapan nak pulih, jadi terlantar macam tu je. Jadi anak wajib beri nafkah pada ibu. Sebab apa tadi? Bapa tak mampu beri nafkah kepada isteri dia. Bapa dia, mana ayah dia lah, tak mampu beri nafkah pada ibu. Jadi anak lah wajib beri nafkah. Itu yang pertama. Yang kedua, bapa telah meninggal dunia. Itu yang kedua. Dan isterinya tidak bersuami lagi, dan ibunya tidak bersuami lagi. Ibu ada tapi ibu tak nak bersuami, tak nak kahwin lagi lah. Mana cinta dia pada ayah tadi lah, sehidup sematian. Mana dia cintanya takkan beralih-alah, tidak akan beralih-alah kan, macam tu. Jadi kemampuan ibu untuk berkahwin lagi tidak membatalkan kewajipan ini. Tapi kalau seandainya ibu tu nak berkahwin pun boleh. Kemampuan ibu untuk berkahwin tidak membatalkan kewajipan ini. Dalam hal ini anak wajib memberikan ibunya nafkah walaupun ada lelaki yang sekupu mahu berkahwin dengan dia. Anak tetap wajib beri nafkah pada ibu lah. Mungkin ada lelaki-lelaki yang sekupu lah dengan dia. Sekupu tu kan, sekupu ni ada 3. Yang sekupu ni dah dibahas di belakang dah. Antara syarat nak kahwin ni antaranya sekupu. Sekupu ni dia ada 3 sekupu dalam 3 sudut. Dia ada 3 sudut daripada sekupu ni. Pertama dari segi agama dia kan. Pertama dari segi agama dia. Yang kedua daripada segi pekerjaan dia. Dan yang ketiga tidak cacat. Tidak cacat lah. Ini sekupu lah. Pertama dari segi agama dia dan juga kesolehan dia. Kemudian lelaki dengan perempuan dia dua soleh. Pertama. Yang kedua segi pekerjaan. Pekerjaan lelaki dengan perempuan ni pun tak jauh beza. Pendapatan lebih kurang tak jauh beza. Kan? Ini sekupu lah. Kemudian yang ketiga tidak cacat. Mana lelaki perempuan tu dua-dua normal, tak cacat. Mana sekupu lah tu. Macam tu.
Tapi ada juga yang kadang-kadang tak nak kahwin sekufu. Disebabkan dia dah cinta kepada orang itu, lelaki itu atau perempuan tadi, mana masing-masing menepikan syarat sekufu. Menepikan syarat sekufu. Mungkin lelaki itu pendapatannya tak banyak. Perempuan tu pendapatannya banyak. Pendapatan perempuan lebih pada pendapatan lelaki. Contohlah gaji perempuan contohnya 7,000. Perempuan dengan lelaki gaji 1,000 je. Kan? Kalau ikutkan memang tak sekufu lah. Tak balance lah kan. Tapi disebabkan oleh pasangan ni menafikan tentang syarat sekufu, masing-masing tak ada masalah, masing-masing dah cinta dan sebagainya. Boleh je kalau dua-dua ni nak menafikan syarat sekufu. Kan disebutkan sebelum ni kan, mana lelaki dan perempuan boleh menafikan syarat sekufu kalau masing-masing nak menggugurkan syarat itu. Begitu juga dengan wali. Kalau wali tu nak menggugurkan syarat sekufu, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan ada masalah kemudian lah macam tu. Antara syarat sekufu contohnya perempuan yang soleh untuk lelaki yang soleh. Tak sesuai lelaki yang fasik nikah dengan perempuan yang soleh. Tak sesuai. Betul juga dengan lelaki yang soleh tak sesuai berkahwin dengan perempuan yang fasik. Perempuan jenis orang kata lara kulu kilai ke baruh ni, sedangkan lelaki itu orang yang soleh. Jadi tak sesuai lah dari segi mana tak sekufu lah tu. Tapi kalau seandainya pasangan tadi nak menggugurkan syarat sekufu, tak ada masalah. Tapi jangan ada masalah kemudiannya lah macam tu. Faham kan? Macam tu. Jadi tadi dalam hal ini anak wajib memberikan ibunya nafkah. Walaupun ada lelaki yang sekufu mahu berkahwin dengan dia, anak tetap wajib beri nafkah pada ibunya lah. Sehubungan ini kewajipan anak memberi nafkah dengan ibunya terbatal dalam dua keadaan berikut. Pertama, bapa mampu memberi nafkah pada isteri. Macam tu. Mana kalau bapa tu mampu beri nafkah pada isteri, maka anak tak wajib lagi beri nafkah pada ibu. Kalau bapa memang bapa jenis orang berduit, mak pun jenis dua-dua jenis orang berduit, bisnes kan besar, import exportnya bisnes kan. Pendapatan sebulan contohnya dalam 30,000, takkan tak banyak kan 30,000 sebulan. Macam tu. Jadi bapa mampu beri nafkah pada isteri, maka anak tak wajib beri nafkah. Yang kedua, ibu telah berkahwin dengan lelaki lain, sama ada suaminya itu mampu beri nafkah kepadanya ataupun tak. Ibu telah berkahwin dengan lelaki lain, sama ada suaminya itu mampu nafkah ataupun tidak, maka kewajipan anak nafkah itu terbatal. Terbatal lah. Kewajipan anak terbatal. Dalam dua keadaan. Yang pertama, bapa mampu beri nafkah pada isteri. Yang kedua, ibu telah berkahwin dengan lelaki lain, sama ada suaminya itu mampu beri nafkah kepadanya ataupun tak wajib, kata tidak, tak mampu. Maka anak tadi tak wajib, kata anak tadi tak wajib lagi nafkah lagi lah macam tu. Tak wajib. Jadi berbeza dengan atas tadi lah. Nak kena betulkan yang atas tu. Baik, kemudian jika ibu minta pasah daripada suaminya yang tak mampu beri nafkah dan pasah itu diterima, tuan-tuan, ketika itu anak wajib memberikan ibunya nafkah. Jika ibu meminta pasah pada suami yang mana suami tadi tak mampu beri nafkah dan pasah itu pula diterima oleh mahkamah, maka anak wajib berikan nafkah pada ibu. Anak wajib beri nafkah. Apalagi kalau ibu ni memang orang jenis tak bekerja lah. Memang orang kata suri rumah tangga kan. Suri rumah tangga sepenuh masa, memang tak ada pendapatan. Lainlah kalau ada ibu-ibu yang jenis ada pendapatan. Bulan jual nasi ayam ke, kan, nasi biryani ke. Banyak juga sekarang perempuan-perempuan yang bisnes. Kaki bisnes kan. Walaupun dia ibu tunggal. Tak? Tapi dia ada dapatlah dana daripada mana-mana dana. Kan, mesin ke, mixer ke kan.
alat-alat untuk bisnes ni, mesin-mesin ni, adalah dapat semua tu. Kemudian kemudahan daripada kerajaan bagi kan. Kalau ada pendapatan macam tu, tak boleh kita katakan dia fakir dah, tak boleh. Yang mana daripada pendapatan dia, walaupun dia ibu tunggal, banyak kan pendapatan dia, buat kuih apam ke, kuih apam Johor lah. Apam Johor kan terkenal, walaupun kuih apam tu kan. Tapi dia punya nama apam Johor tu dan macam dah terkenal lah, dengar kata sampai keluar negara lah apam Johor tu. Walaupun jual apam Johor je, tapi duit masyuk kan. Mana ada pendapatan lah macam tu. Jual nasi ayam ke, nasi biryani ke kan. Biryani, tengoklah biryani apa, biryani ayam ke, mandi kambing ke, macam tu. Biryani ayam, mandi kambing. Di Tampin ni ada jual biryani tak? Si biryani ada? Ada. Kalau Seremban tu melambat jual nasi biryani. Tuan-tuan. Jalan pergi pantai tu kan, kat Petronas tu ada lah. Si biryani ayam ada. Si biryani kambing ada. Nasi biryani daging ada. Dia jangan lambat je, lambat habis. Dah licin, tak ada lagi dah. Jangan lambat. Dia nak makan dia kena cepat sikit. Macam tu. Dia start pagi dah meniaga, tengah hari kan, sebelum ke 1, sebelum azan dah settle lah. Dah licin dah orang beli. Dah tak ada tinggal lagi dah. Lambat habis tuan-tuan. Baik. Kita kembali pada tadi. Jadi jika ibu meminta pasah daripada suaminya yang tak mampu memberi nafkah, dan pasah itu diterima oleh mahkamah, ketika itu anak wajib memberikan ibunya nafkah. Anak pula kena tanggung ibu. Kalau sana ibu tu memang tak ada pendapatan, maka anaklah wajib. Anak pula contoh dah besar. Lain kalau anak kecil. Kalau anak kecil macam mana? Dia tengok anak jugalah, anak dah bekerja ke belum. Kalau furuk tu anak-anak tu dah bekerja, mana anda dah ada tanggungjawab dekat situ lah. Tapi kalau anak-anak masih sekolah, macam mana pula? Dia pun anak masih sekolah pun perlu juga tanggungan daripada orang lain, bantuan daripada orang lain. Macam tu. Dan suami dia lah, kalau ada anak pula, suami lah sebenarnya, walaupun suami telah bercerai dengan ibu dia, suami masih lagi wajib menanggung, betul tak? Suami masih lagi wajib bagi nafkah. Macam tu kepada anak-anak tadi. Baik. Suruhnya nafkah furuk dan usul yang berbeza agama macam mana? Menafkah anak-anak dan ibu bapa yang berbeza agama. Macam mana tuan-tuan? Berdasarkan syarat-syarat yang telah dibincangkan, sama ada syarat nafkah usul kepada furuk atau sebaliknya, didapati persamaan agama antara usul dan furuk bukanlah syarat wajib nafkah. Didapati persamaan agama antara usul dan furuk bukanlah syarat wajib nafkah. Oleh itu kewajipan memberi nafkah usul dan furuk atau sebaliknya tidak terjezas dengan wujudnya perbezaan agama. Dia tak terjezas. Dengan ini tuan-tuan, seorang anak yang beragama Islam wajib memberi nafkah kepada ibunya yang tidak Islam. Wajib nafkah. Yang masuk Islam siapa? Anak. Anak kan masuk Islam. Mak ayah masuk tak? Tak masuk. Mak ayah masih dalam agama kekal masa dia kan. Jadi anak tetap juga kena bagi nafkah pada anak. Kalau anak tu dah bekerja, apalagi anak tu dah bekerja kan, umur 18 tahun ke atas. Kalau ikut kalau Malaysia ni, dia kalau nak keluar agama ni, masuk Islam ni, contohnya dia mesti syaratnya 18 tahun ke atas. Kalau bawah 18 tahun nak masuk agama lain, masuk Islam lah, mana daripada Hindu nak masuk Islam, dia kena ada persetujuan daripada mak ayah dia. Mak ayah dia. Banyak yang dapat persetujuan daripada mak ayah. Mana anak nak masuk Islam, mak ayah tak nak masuk Islam, mak ayah. Anak-anak dia bercampur dengan orang Islam. Anak-anak dia bercampur dengan budak-budak Islam. Jadi dia minat pada Islam. Sedangkan umur dia bawah daripada 18 tahun.
So macam mana kalau nak masuk Islam? Boleh tak? Boleh, dengan syarat persetujuan daripada mak ayah dia. Walaupun mak ayah tak nak masuk Islam, itu memang daripada kata peraturan lah, peraturan kerajaan. Tapi kalau umur 18 tahun ke atas, dah tak perlu dah. Mana pilihan dia sendiri. Itu. Tak perlu nak minta izin daripada mak ayah dia. Macam tu. So, macam mana kalau anak masuk Islam, mak ayah tak masuk Islam? Adakah masih wajib bagi nafkah? Dengan ini, tuan-tuan, sebut di sini, seorang anak yang beragama Islam wajib bagi nafkah kepada ibu bapanya, kepada bapanya tidak Islam. Begitu juga seorang bapa yang beragama Islam wajib beri nafkah kepada anak-anak yang tidak beragama Islam, di samping syarat-syarat terdahulu. Masuk Islam bapa saja, ataupun mak saja masuk Islam. Ataupun mak ayah masuk Islam, anak tak nak masuk Islam, anak tak nak. Okey? Banyak kes macam tu lah. Anak tak nak masuk Islam, mak ayah nak. So macam mana? Adakah ayah tadi masih wajib bagi nafkah pada anak tak Islam? Masih wajib. Selagi mana dia mampu bagi nafkah, wajiblah dia bagi. Gitu. Kalau tak mampu, dia pun tak mampu, macam mana? Dia pun harap bantuan daripada kerajaan. Dia tak bekerja. Baik, walau bagaimanapun, orang yang murtad tidak termasuk dalam hukum ini. Nafkah tidak diberikan kepadanya orang murtad, sama ada di kalangan usul ataupun furu' kepada pemberi nafkah. Kalau orang murtad tak wajib dah. Dia asal masuk Islam, dia asal Islam, kemudian murtad. Contohlah anak murtad, mak ayah tak murtad, mak ayah kekal Islam. Adakah mak ayah masih wajib bagi nafkah pada anak? Tak wajib lah, sebab ada berbeza agama. Dia kes murtad lain. Kes murtad lain dengan kes daripada memang asal dia bukan Islam, masuk Islam. Beza. Kalau asal bukan Islam, masuk Islam, mana nafkah tu masih tak terputus. Tapi kalau dia asal Islam, keluar pada Islam. Contohlah mak ayah keluar, anak tak keluar. Ataupun anak keluar Islam, mak ayah tak keluar. Jadi nafkah tu terputus. Terputuslah nafkah, tak lagi dah. Macam tu. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma qalat qadiman alayya ummi wa hiya musyrikatun bi ahli Quraisy is'adahum fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qadiman alayya ummi wa hiya raghibatun apa asilu ummi qala na'am sili ummika. Yang bermaksud daripada Asma bin Abu Bakar, katanya ibuku menemui aku, kata Asma bin Abu Bakar. Asma ni ialah anak pada Sayyidina Abu Bakar lah. Sedangkan ibunya belum masuk Islam. Dia masih tidak memeluk Islam. Ketika itu perjanjian damai antara orang Islam dan orang kafir telah pun termeterai. Aku meminta fatwa daripada baginda Rasulullah SAW dengan berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku datang sedangkan dia membenci Islam. Ibuku datang sedangkan dia benci Islam. Adakah aku perlu menghubungkan silaturahim dengannya? Maka Nabi SAW bersabda, lakukanlah. Naam silni ummik. Betul, sambungkanlah silaturahim dengan ibu kau. Jadi maknanya ni ibu dia tadi memang belum masuk Islam lagi lah. Bukan jenis murtad tadi. Kalau murtad tu lain. Jadi yang masuk Islam tu Sayyidina Abu Bakar dengan Asma masuk Islam. Dan juga Siti Aisyah kan masuk Islam. Sedangkan ibu dia tak masuk Islam. Macam tu. Jadi macam mana? Jadi Asma pun tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ibu aku datang, dia minta sesuatu daripada aku, boleh tak aku beri?
Maka Nabi kata berilah, sambungkanlah silaturahim dengan dia, walaupun dia benci pada Islam. Kan dia kata dia benci, wahia ragibatun. Ragibatun ni masih benci, bukan makna gemar. Dia ada dua makna tu kalau ragibah. Baik, kemudian kadar nafkah furuk pada usul macam mana? Macam mana kadar dia? Kadar nafkah furuk pada usul tidak ditentukan. Dia tak tentukanlah. Kadar nafkah furuk, kadar nafkah anak-anak kepada usul, kepada mak ayah, tidak ditentukan. Ia terserah kepada kebiasaan yang berlaku pada pandangan umum. Mana tengok uruf lah. Agak-agak sebulan berapa agak yang sesuai kita bagi mak ayah kita? Berapa yang sesuai? Takkanlah RM50 je kan? Macam tu. Apalagi kalau mak ayah tu memang tak, mak ayah tak bekerja dah. Betul tak? Yang sesuai berapa? Mungkin anak-anak mungkin ramai, jadi boleh share lah. Yalah, masing-masing anak-anak pun ada komitmen juga. Faham kan? Masing-masing faham ada komitmen. Mak seorang, anak-anak ada 10 orang. Mak seorang ataupun ayah seorang, anak-anak 10 orang. Takkan tak mampu nak bagi mak ayah Kalau tak boleh bagi banyak pun share lah, sama sikit. Ya ni 100, ni 100, ni 100, 100. Kalau 10 orang dah berapa? 1000 kan? 1000 macam tu. Yalah, mungkin di kalangan 10 orang anak tadi mungkin ada yang tak berkemampuan. Walaupun dia anak tapi dia pun tak mampu. Siapa yang mampu gaji besar, kena bagi lebih lah macam tu. Kalau tak mampu macam mana? Dia pun tak mampu, makan nak bini pun tak cukup. Jadi nak bagi mak ayah lagi. Macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita bagi mak ayah kita, kalau ikutkan cukup je. Betul tak? Cukup je kalau kita bagi mak ayah kita. Walaupun kadang tak banyak bagi pun, tapi insya-Allah cukup. Kalau tengok pada apa yang saya pun alami, kan? Setakat ni alhamdulillah lah cukup je. Walaupun mungkin tak banyak kita bagi mak ayah kita. Gitu. Jadi seorang sikit lah. Kak Alung bagi sikit, Angah bagi sikit, Alang bagi sikit, Atih bagi sikit, Andak bagi sikit, Pak Tam bagi sikit kan. Pak Cu bagi sikit. Jadi seorang sikit banyak lah. Jadi masalahnya bila seorang pun tak bagi. Seorang pun tak bagi, tuan-tuan. Masing-masing ketua besar-besar, rumah besar-besar, ketua menjalan masing-masing. Tapi nak bagi duit mak ayah pun kadokut kan, berkira lah sila kita kan. Jadi macam mana kita rezeki kita nak murah. Baik. Ia terserah kepada kebiasaan yang berlaku pada pandangan umum. Dari segi nafkah, kadar nafkah tadi. Jadi kadar nafkah huruf pada usul tidak ditentukan. Ia terserah kepada kebiasaan yang berlaku pada pandangan umum. Ia juga tidak menjadi hutang jika diberikan pada waktunya. Dia juga tak jadi hutang jika diberikan pada waktunya. Jika berlaku perselisihan antara usul dan furu', hakim hendaklah menetapkan kadar tertentu yang sepatutnya diberikan kepada usul. Bayaran itu menjadi hutang yang wajib dibayar oleh furu' sekiranya tidak diberikan pada waktunya. Jadi kalau anak-anak tuan-tuan lambat bagi duit pada mak ayah setiap bulan, dia bukan dikira hutang. Dia bukan dikira hutang. Tetapi kalau kes tu dah dibawa ke mahkamah, kalau satu perbicaraan dia masalah orang kata nafkah mak ayah ni dah dibawa ke mahkamah, okey. Jadi kalau terlambat bayar setelah hakim menentukan berapa anak-anak kena bayar pada mak ayah, hakim dah tentukan. Mana setiap contoh 25 bulan kena bayarkan duit pada mak ayah. Hakim dah tentukan. Sebab ketidakkan mak ayah ni dia terbiar je tu. Terbiar macam tu, terlantar, tak makan lah, tak minum dan sebagainya, tak ada siapa nak beritahu. Jadi akhirnya kan baru benda tu dibawa ke mahkamah oleh pihak berwajib, kan, supaya mak ayah ni jangan terbiar macam tu.
maksimal. Jadi pihak wajib pun tuntutlah pada anak-anak supaya bagi nafkah pada mak ayah. Berapa seorang contohnya seorang 200 bulan lah. Contoh kalau anak ada, contoh ada 5 orang, seorang 200 setiap bulan. Okey, jadi kena bayar setiap 25 bulan. Kalau tak bayar sebulan tertunggak, maka dikira hutang. Maka dikira hutang. Tapi kalau seandainya benda tu tak dibawa ke mahkamah, cuma kita anak-anak tadi lambat bagi duit pada mak ayah, maka dianya tidak dikira hutang. Itu beza dia. Boleh? Tengok dia. Ia juga tidak menjadi hutang jika diberikan pada waktunya ataupun tidak diberi pada waktunya. Jika berlaku persisihan antara usul dan furuk, hakim hendaklah menetapkan kadar tertentu yang sepatutnya diberikan oleh usul. Diberikan pada usul, mana mak ayah. Jadi bayaran ini tuan menjadi hutang yang wajib dibayar oleh furuk sekiranya tidak diberikan pada waktunya. Gitu. Anak lewat bayar ataupun tertunggak bayaran kepada nak bagi pada mak ayah, maka hakim kata hutang. Maka dia kena hutang. Jadi makna bulan depan kena bayar double pada mak ayah. Okey. Ni kes ini kes macam ni berat tuan-tuan. Ni biasa kalau kes memang mak ayah terbiar lah ni. Mak ayah terbiar, tak ada anak masing-masing tak nak beritahu. Jadi akhirnya pihak berwajib campur tangan, contoh dia tuntut pada anak-anak kena bayar nafkah kepada mak ayah. Kalau tidak kan habis terbiar macam tu anak. Tak makan lah, tak minum lah mak ayah, tak terurus lah. Apalagi kalau mak ayah tu dah tua pula, kan nak dengan pampers dia lagi lah. Yalah, kalau tua ni semua kan nak tukar pampers. Dulu kecil-kecil pakai pampers kan. Besok kita dah tua pun pakai pampers jugalah. Kalau seandainya dah sampai tua pikun tu, Nauzubillah min zalik, kalau boleh janganlah kita sampai macam tu lah. Sampai akan besok anak-anak pun jadi bonci, kan? Itu sebabnya dia tu. Kenapa jadi macam tadi kes mahkamah ni? Salah satunya sebabkan itulah. Anak-anak benci pada mak ayah. Mungkin mak ayah ni mungkin jenis pembongi pun ada juga macam tu. Kenapa anak-anak tak suka dengan mak ayah? Sebab kadang mak ayah pembongi. Balik rumah kan, balik kampung kan, kono kata kono lutu je. Kono lutu ya, kono maki hamunnya. Anak-anak pun mengajuk tak balik lah. Bila tak balik, nafkah pun tak bagi kepada mak ayah lah gitu. Akhirnya pihak wajib pun campur tangan lah. Tengok terbiar mak ayah tadi tak terurus. Mungkin dihantar ke rumah orang tua lah, rumah jagaan orang tua. Okey, gitu. Hari itu ada seorang mu'alaf gitu kan. Ada seorang mu'alaf itu India. Kami dapat laporan, kami dapat telefon daripada polis minta datang ke pusat jagaan orang tua. Pusat jagaan orang tua non muslim. Pusat jagaan orang tua non muslim di Rasajaya. Dia kata ada seorang tua telah meninggal dunia. Anak dia bukan Islam. Anak dia lelaki lah yang buat report tu, anak dia lelaki tu. Anak dia bukan Islam. Omak umur dalam 70 tahun lebih lah. 7 tahun lebih, meninggal dekat rumah jagaan orang tua. Dan majoriti waktu kita orang datang tu, majoriti dalam rumah tu Cina. Majoriti Cina. Semua majoriti orang tua, dan ada juga yang kata yang pakai kursi roda lah, ramai lah gitu dalam tu. Crowded jugalah dalam kawasan dalam rumah tu. Saya tengok, kita orang tengok. Gitu. Jadi anak dia lelaki tu buat report polis. Dia kata mak dia meninggal kat rumah, dan doktor pun dah datang semua, dah cek memang dah meninggal dunia lah.
dan buat apa polis semua, dan polis telefon kita minta kita uruskan jenazah tersebut. Gitu. Kita pun pergilah. Pergi memang dia memang masih lagi orang tua tu masih kat katil. Belum ada siapa yang mengangkat. Masih lagi kat katil dia. Nasib baik badan dia tak besar sangat lah. Umur dalam 70 lebih. Kan? Jadi kita pun bungkus letak panggil kata kereta jenazah semua, ambil dia punya apa tu, tempat jenazah kan, bawa masuk dalam rumah tu. Kemudian kita pindahkan jenazah tadi, mayat tadi, letakkan atas tempat jenazah tu, dan kita bawa keluar dan kita bawa ke masjid Jami' Rasah yang bawah flyover tu. Kita telefon untuk ustazah yang seorang ustazah perempuan tu, minta uruskan cepat mungkin lah gitu. Dan akhirnya dimandikan semua lah. Mandikan semua, lepas mandikan semua, dan dia kapankan semua. Dan ahli keluarga dia non muslim tu pun datang nak tengok lah situ. Tengok, dan kita benarkan dia tengok lah sekejap sebelum kita tutup muka dia. Dah tengok semua, dan kita tutup muka dia, dan terus kita sembahyangkan jenazah kat situ juga. Dah selesai jenazah, dan kita dah telefon tanah perkuburan, staf pegawai yang in charge di bahagian tanah kubur ni, Masjid Perbandaran Seremban, kan, minta dia orang standby lah. Ada satu jenazah yang kita nak kena hantar sana cepat mungkin. Alhamdulillah selesai lah. Tuan. Ni biasalah tuan. Kalau orang bukan anak-anak yang bukan Islam ni, kan, anak-anak bukan Islam ni, bila dia tengok mak ayah dia Islam, tengok pula IC dia Islam, dia kalau seadanya mak ayah dia tu memang tak berharta, tak ada harta, biasanya dia akan minta kita uruskan lah, pejabat agama uruskan lah. Tapi kalau seadanya mak ayah dia tu berharta, ada duit, biasa dia orang bakar je. Dia orang kalau boleh nak uruskan, sebab mak ayah dia ada duit. Tapi kalau mak ayah dia tak ada duit, tengok pula IC tu mak ayah dia Islam, dah masuk Islam, sedangkan anak tak masuk Islam. Biasanya dia tak nak uruskan. Sebab dia memang kalau boleh dia tak nak keluar duit. Gitu. Dia akan tipu pejabat agama, minta pejabat agama datang untuk menguruskan jenazah tersebut. Dan biasanya urusan jenazah ni biasa berapa? 1,000 kan? Paling tidak pun 1,000 lah. Sini berapa? 800 kan? Tu memang tak lagi lah kalau pengurusan jenazah. Memang tak lagi lah. Itu ada satu kes itu di apa? Satu surau di Port Dickson, ada satu jenazah mu'alaf tu yang dia uruskan tu. Dia cas sampai 1,600. Ya Allah, dia kata, kok tinggi benar sampai 1,600, kan? Kerana kebiasaannya tak sampai 1,600 pun. Dan maiz pun untuk mu'alaf-mu'alaf yang meninggal dunia ni, dia paling tinggi pun 1,500 yang maiz boleh bayar. 1,500 untuk pengurusan jenazah, untuk pengurusan jenazah mu'alaf. Paling tinggi pun 1,500 macam tu. Yang maiz boleh bagilah. Ya. Tapi biasanya memang minta kita pakai duit kita dululah. Mana waris, pakai duit waris dahulu. Contohnya bayar untuk yang mandikan jenazah, lepas tu yang kata yang ben jenazah, kan, lepas tu yang gali tanah kubur semualah macam tu. Gali tanah kubur semua, lepas tu yang uruskan kubur. Jadi kebiasaannya lebih kurang dalam 1,000 lah macam tu kan. Kebiasaannya 1,000 lah macam tu. Cuma ada juga kadang-kadang yang cas tinggi tu. Satu surau itu di Port Dickson, ada seorang jenazah meninggal tu. Saya biasa tentang uruskan jenazah mu'alaf ni, sebab kita dah bahagian mu'alaf. Dan kita ada budak-budak yang SRZ ni rakan ziarah. Budak-budak yang lepas daripada universiti ni, rakan ziarah lebih kurang 60 orang budak-budak ni.
Dia ada beberapa orang ni, dalam 10 orang ni memang sukalah kalau ada Ustaz, kalau meninggal beritahu kita orang. Ustaz, kalau meninggal beritahu kita orang, kita insya-Allah kita datang. Sebab dia pun dapat income kat situ. Bayaran dia orang mandikan jenazah adalah untuk dia orang lah, adalah. Ya, kadang dia orang uruskan. Kita tengok lah. Kita sebagai pegawai, kita pastikan benda tu jalan. Pegawai kita kena tengok mana kalau ada meninggal seorang, mesti seorang pegawai kena turun tengok kalau ada mualaf meninggal. Mana kita kena pastikan daripada mula dia meninggal tu, daripada rumah tu sampailah ke tanah kubur, kita kena pastikan benda tu berjalan. Benda tu diuruskan lah dengan sampai habis. Kalau tidak nanti besok kalau apa-apa hal tu nak menjawab peninggal nak jawab. Okey, itu saja tentang perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi orang yang sepatutnya memberi nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Ada tak? Tak ada? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'na fatai alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ftahna nafutu alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.